Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid 2 UPM, 2 UTM, 2 UUM dan 2 Unimas. Diharapkan hari ini sihat walafiat dan dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masih dalam bab 1 iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Diharapkan murid dapat mengenal pasti masalah fungsi dan punca masalah dan juga mengetahui analisis berantai punca dan kesan sesuatu masalah secara inventif. Cikgu imbas kembali. Jumaat lepas kita telah belajar cara membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Terdapat 4 garisan interaksi iaitu anak panah biasa, normal, berguna, anak panah putus-putus, bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi, anak panah tebal, bermaksud berguna tetapi berlebihan. Akhir sekali, anak panah dilukis seperti ulat, menunjukkan ianya bermasalah. Contoh di bawah menunjukkan model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Dalam penyelesaian secara inventif, masalah dapat dikenal pasti melalui analisis fungsi setiap komponen produk. Contohnya, cikgu bagi situasi lepas, meja yang digunakan oleh Ahmad bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan atas meja terjatuh dan Ahmad ternampak skru banyak di bawah meja yang berkarat. Di sini, kita perlu kenal pasti dahulu komponen yang ada pada produk iaitu meja. Bermula dari bawah, kita ada lantai yang memegang kaki meja, skru memegang kaki meja dan muka meja, kaki meja memegang muka meja dan akhir sekali muka meja memegang buku. Ini bermaksud buku diletakkan di atas muka meja. Masalah yang dapat dikenal pasti ialah masalah fungsi meja iaitu meja bergoyang dan tidak stabil. Cikgu tunjukkan cara untuk melukis model fungsi. Pertama sekali, tulis perkataan lantai, kemudian melukis garisan interaksi normal, kemudian tulis memegang kaki meja. Kemudian kita buat garisan anak panah putus-putus yang bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Kemudian kita tulis memegang dan juga muka meja. Muka meja disambung dengan garisan anak panah putus-putus yang bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Kemudian tulis memegang dan akhirnya tulis buku. Seterusnya, kita tulis skru yang memegang antara kaki meja dengan muka meja. Jangan lupa lukis anak panah putus-putus yang menunjukkan berguna tetapi tidak mencukupi. Akhir sekali, kita melukis garisan anak panah seperti ulat yang menunjukkan skru bermasalah. Ini menyebabkan oleh kelembapan. Di sini menunjukkan satu lukisan lengkap bagi model fungsi. Setelah kita mengetahui masalah fungsi dan punca masalah, kita perlu membuat analisis berantai, punca dan kesan. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian, punca dan kesan masalah. Contoh, jenis halangan yang mungkin dihadapi oleh masalah tersebut ialah disebabkan oleh semula jadi. Contohnya, panas, hujan, kelembapan. Jenis halangan lain iaitu sains dan fizik. Contoh halangan mungkin disebabkan oleh momentum ataupun tarikan graviti. Seterusnya, mungkin jenis halangan yang lain sifat asas objek. Contoh halangan disebabkan oleh kebolehan manusia. Bagi memudahkan pemahaman, kita juga boleh melukis carta alir mengenai analisis kesan dan akibat. Contohnya,
masalah meja tidak stabil. Mengapa? Ada dua cabang di situ, iaitu muka meja tidak stabil dan juga kaki meja tidak stabil. Mengapa? Kenapa terjadinya masalah itu? Disebabkan oleh skru kaki meja longgar. Untuk muka pula, skru muka meja longgar. Kemudian kita tanya lagi, mengapa? Disebabkan oleh skru berkarat. Kenapa skru berkarat? Disebabkan oleh kelembapan. Kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah disebabkan oleh kelembapan cuaca semula jadi. Okey, diharapkan anak-anak murid dapat memahami topik hari ini iaitu berkaitan dengan masalah fungsi dan punca dan juga analisis berantai punca dan kesan bagi masalah secara inventif. Untuk kelas hari Jumaat, cikgu harap anak-anak murid dapat buat persediaan dengan membaca terlebih dahulu topik percanggahan fizikal. Boleh lihat dalam buku teks digital muka surat 14 dan muka surat 15. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Terima kasih.